Semoga Allah memberikan kamu kejayaan di dalam amalan-amalan kamu yang disukainya dan semoga kamu memperolehi keredaannya. Fikirkan, tekankan kepada pemikiran kamu dan fahamkan apa yang aku katakan. Allah yang Maha Tinggi pada permulaannya menciptakan cahaya Muhammad daripada cahaya suci keindahannya. Dalam hadis qudsi dia berfirman, "Aku ciptakan ruh Muhammad daripada cahaya wajahku." Ini dinyatakan juga oleh Nabi Muhammad dengan sabdanya, "Mula-mula Allah ciptakan ruhku. Pada permulaannya diciptakannya sebagai ruh suci. Mula-mula Allah ciptakan kolam. Mula-mula Allah ciptakan akal." Apa yang dimaksudkan sebagai ciptaan permulaan itu ialah ciptaan hakikat kepada Nabi Muhammad. Kebenaran tentang Muhammad yang tersembunyi. Dia juga diberi nama yang indah-indah. Dia dinamakan Nur, cahaya suci, karena dia dipersucikan dari kegelapan yang tersembunyi di bawah sifat Jalal Allah. Allah yang Maha Tinggi berfirman, "Sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Allah, cahaya dan kitab yang menerangkan." Al-Maidah, ayat 15. Dia dinamakan akal yang meliputi, akal universal, karena dia telah melihat dan mengenali segala-galanya. Dia dinamakan kolam karena dia menyebarkan hikmah dan ilmu dan dia mencurahkan ilmu ke dalam huruf-huruf. Roh Muhammad adalah zat atau hakikat kepada segala kejadian, permulaan dan kenyataan alam maya. Baginda Rasulullah menyatakan hal ini dengan sabdanya, "Aku daripada Allah dan sekalian yang lain daripadaku." Allah yang Maha Tinggi menciptakan sekalian roh-roh daripada roh Baginda Rasulullah di dalam alam kejadian yang pertama, dalam bentuk yang paling baik. Muhammad adalah nama kepada sekalian kemanusiaan di dalam alam arwah. Dia adalah sumber, asal-usul dan kediaman bagi sesuatu dan segala-galanya. 4000 tahun selepas diciptakan cahaya Muhammad, Allah ciptakan Arasy daripada cahaya mata Muhammad. Dia ciptakan makhluk yang lain daripada Arasy. Kemudian dia hantarkan roh-roh turun kepada peringkat penciptaan yang paling rendah, kepada alam kebendaan, alam jirim dan badan. Kemudian kami turunkan ia kepada peringkat yang paling rendah. Surah Tin, ayat 15. Dia hantarkan cahaya itu daripada tempat ia diciptakan, dari alam lahut, yaitu alam kenyataan bagi zat Allah, bagi keesaan, bagi wujud mutlak, kepada alam nama-nama ilahi, kenyataan sifat-sifat ilahi, alam bagi akal asbab kepunyaan roh yang meliputi, roh universal. Di sana dia pakaikan roh-roh itu dengan pakaian cahaya. Roh-roh ini dinamakan, roh pemerintah. Dengan berpakaian cahaya mereka turun kepada alam malaikat. Di sana mereka dinamakan, roh rohani. Kemudian dia arahkan mereka turun kepada alam kebendaan, alam jirim, air dan api, tanah dan angin dan mereka menjadi, roh manusia. Kemudian daripada dunia ini dia ciptakan tubuh yang berdaging, berdarah. Kemudian kami jadikan kamu dan kepadanya kamu akan dikembalikan dan daripadanya kamu akan dibangkitkan sekali lagi. Surah Taha, ayat 55. Selepas peringkat-peringkat ini Allah memerintahkan roh-roh supaya memasuki badan-badan dan dengan kehendaknya mereka pun masuk. Maka apabila aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiup padanya rohku. Surah Sad, ayat 72. Sampai masanya roh-roh itu terikat dengan badan, dengan darah dan daging dan lupa kepada asal-usul kejadian dan perjanjian mereka. Mereka lupa tatkala Allah ciptakan mereka pada alam arwah dia telah bertanya kepada mereka, "Adakah aku Tuhan kamu?" Mereka telah menjawab, "Iya." Bahkan, mereka lupa kepada ikrar mereka. Mereka lupa kepada asal-usul mereka, lupa juga kepada jalan untuk kembali kepada tempat asal mereka. Tetapi Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, sumber kepada segala keselamatan dan pertolongan bagi sekalian hamba-hambanya. Dia mengasihani mereka lalu dia hantarkan kitab-kitab suci dan rasul-rasul kepada mereka untuk mengingatkan mereka tentang asal-usul mereka. Dan sesungguhnya kami telah utuskan Musa, membawa ayat-ayat kami, sambil kami mengatakan, "Hendaklah kamu keluarkan kaum kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan ingatkan mereka kepada hari-hari Allah." Surah Ibrahim, ayat 5. Yaitu, ingatkan roh-roh tentang hari-hari di mana mereka tidak terpisah dengan Allah. Ramai rasul-rasul telah datang ke dunia ini, melaksanakan tugas mereka dan kemudian meninggalkan dunia ini. Tujuan semua itu adalah membawa kepada manusia perutusan, peringatan serta menyadarkan manusia dari kelalaian mereka. Tetapi mereka yang mengingatinya, yang kembali kepadanya, manusia yang ingin kembali kepada asal-usul mereka, menjadi semakin berkurangan dan terus berkurangan di telan zaman.
Nabi-nabi terus diutuskan dan perutusan suci berterusan sehingga muncul roh Muhammad yang mulia, yang terakhir di kalangan nabi-nabi, yang menyelamatkan manusia daripada kehancuran dan kelalaian. Allah yang Maha Tinggi memutuskannya untuk membuka mata manusia, yaitu membuka mata hati yang ketiduran. Tujuannya ialah mengejutkan manusia dari kelalaian dan ketidaksedaran dan untuk menyatukan mereka dengan keindahan yang abadi, dengan penyebab, dengan zat Allah. Allah berfirman, katakan, inilah jalanku yang aku dan orang-orang yang mengikuti daku kepada Allah dengan pandangan yang jelas basirah. Surah Yusuf, ayat 108. Ia menyatakan jalan Nabi Muhammad dalam menunjukkan tujuan kita. Beliau telah bersabda, sahabat-sahabatku adalah umpama bintang di langit. Sesiapa daripada mereka yang kamu ikuti kamu akan temui jalan yang benar. Pandangan yang jelas basirah, datangnya daripada mata kepada roh. Mata ini terbuka di dalam jantung hati orang-orang yang hampir dengan Allah, yang menjadi sahabat Allah. Semua ilmu di dalam dunia ini tidak akan mendatangkan pandangan dalam basirah. Seseorang itu memerlukan pengetahuan yang datangnya daripada alam gaib yang tersembunyi, pengetahuan yang mengalir daripada kesedaran ilahi. Dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu dari sisi kami, ilmu laduni. Surah Kahfi, ayat 65. Apa yang perlu seseorang lakukan ialah mencari orang yang mempunyai pandangan dalam basirah, yang mata hatinya celik, dan cetusan serta perangsang daripada orang yang seperti ini adalah perlu. Guru yang demikian, yang dapat memupuk pengetahuan orang lain, mestilah seorang yang hampir dengan Allah dan berupaya menyaksikan alam mutlak. Wahai anak-anak Adam, saudara-saudara dan saudari-saudari, bangunlah dan bertaubatlah karena melalui taubat kamu akan memohon kepada Tuhan agar dikurniakannya kepada kamu hikmahnya. Berusaha dan berjuanglah. Allah memerintahkan, dan berlumba-lumbalah kepada keampunan Tuhan kamu dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang berbakti. Yang menderma di waktu senang dan susah, dan menahan marah, dan memaafkan manusia, dan Allah kasih kepada mereka yang berbuat kebajikan. Surah Imran, ayat 133 dan 134. Masuklah kepada jalan itu dan bergabunglah dengan kafilah kerohanian untuk kembali kepada Tuhan kamu. Pada satu masa nanti jalan tersebut tidak dapat dilalui lagi dan pengembara pada jalan tersebut tidak ada lagi. Kita tidak datang ke bumi ini untuk merosakkan dunia ini. Kita dihantar kemari bukan untuk makan, minum dan berak. Roh penghulu kita menyaksikan kita. Baginda Rasulullah berduka cita melihat keadaan kamu. Baginda Rasulullah telah mengetahui apa yang akan berlaku kemudian hari apabila Baginda Rasulullah bersabda, duka citaku adalah untuk umat yang aku kasihi yang akan datang kemudian. Apa sahaja yang datang kepada kamu datang dalam keadaan salah satu bentuk, secara nyata atau tersembunyi, nyata dalam bentuk peraturan syarikat dan tersembunyi dalam bentuk hikmah kebijaksanaan atau makrifat. Allah yang Maha Tinggi memerintahkan kita supaya mensejahterakan zahir kita dengan mematuhi peraturan syarikat dan meletakkan batin kita dalam keadaan yang baik dan teratur dengan memperolehi hikmah kebijaksanaan atau makrifat. Bila zahir dan batin kita menjadi satu dan hikmah kebijaksanaan atau makrifat dengan peraturan agama, syarikat bersatu, seseorang itu sampai kepada makam. Yang sebenarnya, hakikat, dia alirkan dua laut, padahal kedua-duanya bertemu. Antara dua itu ada dinding yang kedua-duanya tidak mampu melewatinya. Surah Imran, ayat 19 dan 20. Kedua-duanya mesti menjadi satu. Kebenaran atau hakikat tidak akan diperolehi dengan hanya menggunakan pengetahuan melalui panca indera dan deria-deria tentang alam kebendaan. Dengan cara tersebut tidak mungkin mencapai matlamat, sumber, yaitu zat. Ibadat dan penyembahan memerlukan kedua-duanya yaitu peraturan syarikat dan makrifat. Allah berfirman tentang ibadat, dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Surah Zariyat, ayat 56. Dalam lain perkataan, mereka diciptakan supaya mengenali daku. Jika seseorang tidak mengenalinya bagaimana dia boleh memujinya dengan sebenar-benarnya, meminta pertolongannya dan berkhidmat kepadanya. Makrifat yang diperlukan bagi mengenalinya boleh dicapai dengan menyingkap tabir hitam yang menutupi cermin hati seseorang, menyucikannya sehingga bersih dan menggilapkannya sehingga bercahaya. Kemudian perbendaharaan keindahan yang tersembunyi akan memancar pada rahasia cermin hati. Allah yang Maha Tinggi telah berfirman melalui Rasul-Nya, Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku suka dikenali, lalu aku ciptakan makhluk supaya aku dikenali. Tujuan suci diciptakan manusia ialah supaya mereka mengenali Allah, memperolehi makrifat.
Ada dua peringkat makrifat yang suci. Seseorang itu perlu mengenali sifat-sifat Allah dan dalil-dalil yang menjadi kenyataan atau penzahiran bagi sifat-sifat tersebut. Satu lagi ialah mengenali zat Allah. Di dalam mengenali sifat-sifat Allah, manusia secara zahirnya dapat menikmati kedua-duanya, yaitu dunia dan akhirat. Makrifat yang memimpin kepada zat Allah tidak diperolehi dengan diri zahir manusia. Ia terjadi di dalam jiwa atau roh suci manusia yang berada di dalam dirinya yang zahir ini. Dan kami telah perkuatkan dia Isa dengan Roh Kudus. Surah Baqarah, ayat 87. Orang yang mengenali zat Allah menemui kuasa ini melalui Roh Kudus suci yang dikurniakan kepada mereka. Kedua-dua makrifat tersebut diperolehi dengan hikmah kebijaksanaan yang mempunyai dua aspek. Hikmah kebijaksanaan kerohanian yang di dalam dan pengetahuan zahir tentang benda-benda nyata. Kedua-duanya diperlukan untuk mendapatkan kebaikan. Nabi S.A.W. bersabda, pengetahuan ada dua bahagian. Satu pada lidah yang menjadi dalil tentang kewujudan Allah, satu lagi di dalam hati manusia. Inilah yang diperlukan bagi melaksanakan harapan kita. Pada peringkat permulaannya seseorang itu memerlukan pengetahuan syarikat. Ini memerlukan pendidikan yang mengenalkan dalil-dalil luar tentang zat Allah yang menyata di dalam alam sifat-sifat dan nama-nama ini. Apabila bidang ini telah sempurna, sampailah giliran pendidikan kerohanian tentang rahasia-rahasia, di mana seseorang itu masuk ke dalam bidang makrifat yang murni untuk mengetahui yang sebenarnya, hakikat. Pada peringkat yang pertama seseorang itu mestilah meninggalkan segala-galanya yang tidak dipersetujui oleh syariat, malah, kesilapan di dalam melakukan perbuatan yang baik mestilah dihapuskan. Perbuatan yang baik mestilah dilakukan dengan cara yang betul, sebagaimana keperluan pada jalan sufi. Keadaan ini boleh dicapai dengan melatihkan diri dengan melakukan perkara-perkara yang tidak dipersetujui oleh ego diri sendiri dan melakukan amalan yang bertentangan dengan kehendak hawa nafsu. Berhati-hatilah di dalam beramal agar amalan itu dilakukan bukan untuk dipertontonkan atau diperdengarkan kepada orang lain. Semuanya mestilah dilakukan semata-mata karena Allah, demi mencari keredaannya. Allah berfirman, barang siapa berharap menemui Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal salih dan janganlah dia mempersekutukan sesuatu dengan Allah dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Surah Kahfi, ayat 110. Apa yang dihuraikan sebagai daerah makrifat itu adalah tahap penghabisan bagi daerah kejadian yang pertama. Ia adalah permulaan dan merupakan rumah yang setiap orang kembali ke sana. Di sanalah roh suci dijadikan. Apa yang dimaksudkan dengan roh suci adalah roh insan. Ia dijadikan dalam bentuk yang paling baik. Kebenaran atau hakikat tersebut telah ditanam di tengah-tengah hati sebagai amanah Allah, diamanahkan kepada manusia agar disimpan dengan selamat. Ia bangkit dan menyata melalui taubat yang sungguh-sungguh dan usaha sebenar mempelajari agama. Keindahannya akan memancar ke permukaan apabila seseorang itu mengingati Allah terus-menerus, mengulangi kalimah la ilaha illallah. Pada mulanya kalimah ini diucapkan dengan lidah. Bila hati sudah hidup, ia diucapkan di dalam, dengan hati. Sufi menggambarkan keadaan kerohanian yang demikian dengan menganggapnya sebagai bayi, yaitu bayi yang lahir di dalam hati, dibela dan dibesarkan di sana. Hati memainkan peranan seperti ibu, melahirkannya, menyusun, memberi makan dan memeliharanya. Jika anak-anak diajarkan kepakaran keduniaan untuk kebaikannya, bayi hati pula diajarkan makrifat rohani. Sebagaimana kanak-kanak bersih daripada dosa, bayi hati adalah tulen, bebas daripada kelalaian, ego dan ragu-ragu. Kesucian bayi biasanya menyata dalam bentuk zahir yang cantik. Dalam mimpi, kesucian dan ketulenan bayi hati muncul dalam rupa malaikat. Manusia berharap mendapat ganjaran surga sebagai balasan kepada perbuatan baik, tetapi hadiah-hadiah yang didatangi dari surga didatangkan kemari melalui tangan-tangan bayi hati. Dalam kebun-kebun kenikmatan, melayani mereka anak-anak muda yang tidak berubah keadaan mereka. Surah Waqiah, ayat 12-17. Melayani mereka adalah anak-anak muda laksana mutiara yang tersimpan. Surah Tur, ayat 24. Mereka adalah anak-anak kepada hati, menurut yang diilhamkan kepada sufi, dipanggil anak-anak karena keelokan dan ketulenan mereka. Keindahan dan ketulenan mereka menyata dalam kewujudan zahir, dalam darah daging, dalam bentuk manusia. Oleh kerana keelokan dan kelembutan sifatnya ia dinamakan anak-anak hati, tetapi dia adalah manusia sejati yang mampu mengubah bentuk kejadian atau ciptaan kerana dia berhubung erat dengan pencipta sendiri. Dia adalah wakil sebenar kemanusiaan. Di dalam kesadarannya tidak ada sesuatu, malah dia tidak melihat dirinya sebagai sesuatu.
Tiada hijab, tiada halangan di antara kewujudannya dengan zat Allah. Nabi Muhammad menggambarkan suasana demikian sebagaimana sabda beliau, ada masa aku dengan Allah di mana tiada malaikat yang hampir dan tidak juga nabi yang diutus. Maksud nabi di sini ialah kewujudan lahiriah yang sementara bagi Rasulullah sendiri. Malaikat yang paling hampir dengan Allah ialah cahaya suci Muhammad, kejadian pertama. Dalam suasana kerohanian itu baginda Rasulullah sangat hampir dengan Allah sehingga wujud zahirnya dan rohnya tidak berkesempatan menghijabkannya dengan Allah. Baginda Rasulullah menggambarkan lagi suasana demikian, ada surga Allah yang tidak ada mahligai dan taman-taman atau sungai madu dan susu, surga yang di dalamnya seseorang hanya menyaksikan wajah Allah yang maha suci. Allah berfirman, beberapa muka pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya dia memandang. Surah Kiamat, ayat 22 dan 23. Pada suasana atau makam tersebut jika seseorang makhluk termasuklah malaikat mendekatinya kewujudan badannya akan terbakar menjadi abu. Allah berfirman melalui Rasul-Nya, jika aku bukakan penutup sifat keperkasaanku dengan bukaan yang sangat sedikit sahaja, semua akan terbakar sejauh yang dilihat oleh pandanganku. Jibril yang menemani Nabi Muhammad pada malam Miraj, apabila sampai di Sidratul Muntaha, telah mengatakan jika dia melangkah satu langkah sahaja lagi dia akan terbakar menjadi abu.